ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka wa an tuzaniya bihalilati jarik. Kamu menyekutukan, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepala kejahatan. Padahal dialah, yakni Allah, yang menciptakan kamu. Yang kamu yang syirik tadi tu. Yang kedua, kamu membunuh anakmu kerana bimbang si anak itu akan makan bersamamu. Bimbang, risau, takut makanan tak cukup. Walhal setiap orang yang lahir rezekinya tertulis siap-siap. Dan kamu berzina dengan isteri jiranmu. Kejahatan yang ketiga, antara yang terbesar, ialah berzina dengan isteri jiran. Berzina dengan orang lain dosa besar dah, wajib taubat. Apatah lagi berzina dengan isteri jiran, lagi besar daripada dosa besar tu yang tadi tu. Wah, teruknya kan? Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Dalam hadis disebutkan juga, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti jiran dia. Berlaku baik pada jiran. Tolong tengok tanaman jiran, umpama contoh kan, jiran-jiran dalam taman ni, antara sebelah-sebelah ni ada tanaman dalam pasu, umpama contoh. Dia balik ke kampung, tak payah tunggu dia pesan lah, "Mat, tolong siramkan pokok akak boleh?" Tak payah, automatik kita buat. Automatik kita buat. Supaya apa? Dapat pahala, dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan dia. Kerana pernah juga diviralkan, ada orang lain yang ambil video. Jiran sebelah aku ni, baik tak baik dia tu, dia menyapu depan rumah, dengan depan rumah aku sekali dia sapunya. Punya rajin dia tu. Jenis orang yang sukakan kebersihan. Tu dia. Ada orang yang macam ni. Subhanallah. Ini orang yang kalau dia tak ada, orang terasa kehilangan dia. Orang terasa duka cita dengan sebab dia tak ada. Jangan sebab dengan dia ada, kita rasa duka cita dengan sebab adanya dia. Jangan jadi orang yang macam tu. Jangan jadi orang yang macam tu. Baik. Bagaimana tentang hak-hak jiran? Disebutkan dalam hadis, jiran itu ada 3 keadaan. Yang pertama, jiran Muslim, yang ada hubungan keluarga dengannya, dengan jiran yang seorang lagi tu, maka dia mendapat hak sebagai jiran, sebagai Muslim dan sebagai kerabat. Pertama, dia dapat hak jiran. Kedua, dia dapat sebagai hak orang Islam. Dan ketiga, hak sebagai kerabat, adik-beradik yang ada pertalian darah dan sebagainya, sepupu ke, sepapat ke, mak saudara ke, pak saudara ke, anak saudara ke, yang jadi jiran dia tu, ataupun adik-beradik kandung. Begitu keadaan dia. Yang kedua, jiran yang Muslim, maka baginya 2 hak, iaitu hak sebagai seorang Islam dan hak sebagai seorang jiran. Dan yang ketiga, orang yang dinamakan jiran yang kafir ataupun belum Islam, maka dia hanya mendapat hak jiran. Maka dia juga ada hak di situ. Apa dia? Berlaku baik pada diri dia. Dia sakit, kita pergi ziarah. Dia tak cukup bekalan makanan, kita tolong bantu bagi dia. Umpama contoh, Encik Krishnan, tadi nampak macam start motor nak pergi mana? Itulah Encik. Motor tiba-tiba tengok-tengok tayar pancit pula. Kenapa? Nak pergi kedai beli bawang lah. Beli bawang nak masak kari ke? Kita tanya itulah, itu macam lah. Tapi tayar pancit ni, itulah. Tak apa. Tunggu, I angkat I punya bawang, you ambil lah. Kalau nak bagi hutang bawang tu pun boleh, bukan bagi pinjam, bagi hutang. Contoh kan, nanti dia boleh beli balik bawang, dia ganti. Sebab bawang ni benda luak. Bawang, garam, gula, minyak, apa-apalah bahan yang luak, apabila dia dimasak, dia digunakan, dia luak. Bukan benda yang barang seketul yang besi, plastik dan sebagainya. Itu bukan benda yang luak, benda yang habis digunakan, tidak. Maka benda ni dinamakan kita bagi dia, bagi sedekah. Begitu umpama macam
maka kita menarik dia pada akhlak orang Islam. Ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Molek sangat. Kan benda-benda ni berlaku kan dulu-dulu, tapi sangat kurang sekarang. Dalam masyarakat kita sangat kurang. Baik. Dalam hadis yang lain diceritakan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mempunyai seorang jiran Yahudi. Lama dah ni tuan-tuan, yang tinggal di sebelah rumah dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mukmin, jirannya Yahudi kafir. Apabila beliau menyembelih kambing, apabila Ibnu Umar sembelih kambing, maka beliau akan menyuruh orang supaya memberikan sedikit kepada jirannya yang Yahudi tu. Sebab apa? Dia ada hak jiran. Tambah-tambah bila dia tengok, oh sembelih kambing, kan, bila orang tengok kita buat balik sesuatu, dia ternampak, mesti adalah hati teringin kan. Kita dulu-dulu tahun 80-an tak hirau pun soal kambing, sebab orang kata apa, mahal dan sebagainya, bukan senang nak dapat. Sekarang ni bila ada je sebut kata kambing je, ramai orang datang. Malam ni ceramah kat surau kita ada kambing golek, ramai datang. Sebab apa? Suka kambing tu kan. Betul. Melainkan mereka yang ada masalah dengan kambing lah, dan darah tinggi dan sebagainya, pamannya lah contoh gitu kan. Maka raikan jiran sebelah kiri, sebelah kanan, begitu kan. Baik, dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya jiran yang miskin akan menggugat jiran yang kaya. Hati-hati. Pada hari mana ni? Pada hari kiamat, dengan berkata, ya Tuhanku, tanyakanlah kepada orang itu, mengapakah dia tidak mahu memberikan kebaikannya kepada aku dan menutup pintunya kepadaku. Wahai Allah, tanyakanlah kepada jiran aku ni masa di dunia dulu, kenapa dia susah sangat nak buat baik pada aku ni. Pintu tu tutup aja, nak tak tolong dan sebagainya pun langsung susah kan. Ada yang macam tu. Dalam situasi kita pada hari ini, kadang-kadang bukan isu tutup pintu tak tutup pintu, dia pindah rumah. Umpama contoh, dia beli dah rumah tu dan dia pindah rumah. Umpama contoh, katakanlah rumah dia rumah corner lot, dia pindah tu, dia tak sewakan pun rumah tu. Terbazir tak? Terbazir kan? Tanah corner lot tu naik tak semak samun? Naik, confirm. Silap-silap semak samun tu tinggi kita yang berdiri ni. Ini antara perkara yang berlaku lah kan? Tak jauh, tak sekusumah kan? Jiran tu, jiran-jiran yang lain mengadu dalam grup WhatsApp kan? Bila lah kawan kita ni kan nak upah orang, tebas dia punya lalang tu, dan nampak dah yang melengkor tu masuk ular tedung. Dah banyak kali dah, setiap tahun ada saja komplain pasal ular tedung. Kemudian komplain apa lagi? Anai-anai siap daripada ground floor sampai ke tingkat 1 tu, punya panjang sarang anai-anai tu memancat tu. Mula merosakkan bumbung di bahagian dapur, runtuh bahagian dapur punya bumbung. Apabila hujan lebat masuk ke rumah orang sebelah. Menyakiti hati jiran tak? Menyakiti hati jiran. Invite masuk dalam grup balik sebab rumah tu rumah dia kan. Komen apa-apa dalam tu, buat tak tahu je. La haula wala quwata illa billah. Tengok kelayakan pendidikan bukan main lagi dengan master dan sebagainya. Tapi hak jiran kamu ni tak belajar ke? Mu sekolah ke tak sekolah ni? Kan pelik sungguh tu. Macam mana tu tuan-tuan? Ada kira bicaranya pada negeri akhirat nanti. Maka jangan dia ambil enteng soal menjaga jiran ni. Macam tu kan tuan nak pesan tu. Baik. Seseorang haruslah bersabar menerima gangguan daripada jiran-jirannya. Kita ngaji kitab-kitab ni, tahulah tentang bab dosa-dosa besar ni. Bahkan juga dipujuk dalam kitab ni, apabila ada masalah-masalah tu, maka tanganinya dengan lemah lembut bicara. Bukan mendiamkan diri, sabar tu duduk diam. Tak. Sabar tu maknanya respon dengan cara yang betul. Bukan apabila kita biarkan, maka jiran itu dia mengekali kejahatan dia yang menyebabkan jiran lain sakit hati. Maka kena tahu apa makna sabar tu.
Man mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani wa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Apabila kamu melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan dan kuasa. Kuasa apa yang dalam kawasan rumah ni, rukun tetangga, kejiranan dia tu ada jawatan kuasa dia, contoh KRT ke apa benda kan, WhatsApp personally, PM tepi namanya. Itu namanya hikmah. Minta maaf bang, minta maaf akak, dan rumah akak ni dah menimbun, dah tinggi dah, jiran-jiran dah komplain dalam grup WhatsApp, dan minta upah lah abang Bangladesh ke Pakistan ke Malaysia rumput tu. Kalau boleh biarlah berkala, setiap sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, tak adalah sampai rumput tu sama tinggi dengan tuan rumah yang duduk berdiri macam tu kan. WhatsApp elok-elok lah begitu. Kalau lupa lagi, ingatkan lagi. Lupa lagi, ingatkan lagi. Tu jawapan dia. Pelik betul. Sepatutnya daripada duduk biarkan macam tu, rumah tu memang rumah milik kamu, bagi sewa je. Dia kata bagi sewa nanti rosak rumah. Yang dia biarkan tu tak rosak. Anak-anak panjat tu rosak. Lebih baik dia bagi sewa, ada juga hasil. Apabila ada hasil, boleh tak dia menyumbang hasil tu ke masjid surau, orang miskin dan sebagainya? Ada. Daripada terbiar mensisiakan harta yang Allah Ta'ala bagi, ni juga bahagian daripada kufur nikmat. Macam tu. Baik. Diriwayatkan bahawa telah datang seorang lelaki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku amal yang jika aku mengerjakannya, amal tu akan dapat memasukkan aku ke dalam syurga." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jadilah kamu sebagai orang yang baik, orang yang suka dengan kita." Baik tu baik sungguh. Jangan kira orang. Jangan kira orang yang kita kenal baru kita buat baik, orang yang kita tak kenal kita tak buat baik. Jangan macam tu. Orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan mengetahui yang aku tergolong daripada kalangan orang yang baik?" "Macam mana ya Rasulullah kalau aku nak tahu bahawa aku ni orang baik?" Kita cek diri kita ya sama-sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tanyakan kepada jiranmu. Jika mereka mengatakan kamu baik, maka kamu adalah baik." Tapi adakah kita nak tanya jiran kita macam tu, "Bang, aku ni baik ke jahat lah?" Ada tak kita nak tanya macam tu? Tak kan? Confirm dia akan jawab baik, walaupun dalam hati dia kata apa? "Wah, jom tu, wah, sama aku cukup menyampah kau." Kan? Ada tak orang akan jawab kata buruk? Orang takkan bertanya secara direct, tapi orang akan bertanya daripada kejiranan yang berdekatan dengan diri dia, bukan bertanya direct dengan dia. Maka bertanya daripada jiran-jiran sekeliling jiran tersebut. Katakanlah jiran tersebut yang dinamakan itu, yang nak diketahui baik atau tak baik itu kita, maka orang tu takkan tanya kita direct, kan? Dia akan tanya melalui jiran-jiran yang ada tu, kan? Maka tanya pada jiranmu. Jika mereka mengatakan kamu baik, maka kamu adalah baik. Jika mereka mengatakan kamu jahat, maka kamu adalah jahat. Buat tak tahu, tak ambil kisah, lagi lebih menyakiti, buat perkara yang menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Dalam kawasan taman bawa kereta laju-laju macam nak langgar budak-budak yang main basikal dan sebagainya. Subhanallah. Buat kotor, buat sepah. Taman tu hak masyarakat, jalan raya hak masyarakat, ada haknya yang kita perlu raikan kebersihannya. Bukan main campak begitu saja sampah-sampah sarap kita. Dalam kereta kita tu letakkan plastik, beli murah je pun, RM1, RM2 je plastik, letak dalam poket. Ada sampah sarap, beritahu dengan anak-anak, kan? Anak-anak, abang, kak ngah, kak cik, abang cik dan sebagainya, ada sampah-sampah gula-gula ke, kedis ke, mami ke, benda semua tu jangan buang di luar. Kita kena jaga alam sekitar kita, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kufur nikmat dengan mengotorinya. Kita ajar dia benda yang zahir, menjaga kebersihan tempat. Yang lebih lagi daripada itu adalah menjaga kebersihan hati. Kita tak peduli kan, macam tu, kita sendiri yang tunjuk pada anak-anak pun buang kotak.
kat luar, kotak rokok umpama contoh. Main jentik macam tu je, rokok. Banyak kebinasaan dia. Kita rosakkan diri kita, kita rosakkan alam sekitar. Satu. Lepas tu kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Kita punya habit buang selamba je. Plastik wrap, burger, kertas wrap dan sebagainya tu. McD ke KFC ke kotak main lempar macam tu saja. Subhanallah. Tiba-tiba kita mengharapkan anak-anak kita akan mencontohi, bahkan menjadi saham yang mengalirkan pahala saat kita dah tiada nanti. Tapi saat kita hidup, kita tunjukkan akhlak yang buruk. Apakah anak-anak akan jadi baik? Jauh panggang dari api dah jawapan dia. Jauh panggang dari api. Tolong perbetulkan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan FB Live ni. Tolong perbetulkan. Yang luaran perangai kita tu menunjukkan dalaman kita bermasalah. Apabila luaran perangai, akhlak, kelakuan, tangan, kaki, lisanul hal afdal min lisanil maqal, daripada lisan bibir, lidah ini, itulah yang lebih mendidik anak-anak dan isteri. Begitu ya, tanpa menafikan teguran daripada lidah. Kesangat penting daripada kelakuan, akhlak kita tu, kelakuan. Begitu ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan dalam satu hadis, man aghlaqa babahu an jarihi makhafatan ala ahlihi wa malihi falaysa bimu'minin wa laysa bimu'min man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Sesiapa yang menutup pintu untuk jiran-jirannya kerana bimbang terhadap keluarga dan hartanya, yakni kedekut. Kedekut sungguhlah. Balik kampung, buat balik durian ke apa benda ke, bagilah sebiji. Buat balik dokong ke, langsat ke, manggis ke, bagilah satu plastik. Bila kita beli ke, bila kita ambil pada dusun kat kampung tu, jangan lupa jiran-jiran. Bukannya setiap kali balik kampung tu kena beli dok. Jangan lupa raikan, menggembirakan jiran tu. Situ dia. Baik. Maka dia bukanlah termasuk orang yang beriman, yakni orang yang sempurna iman dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehinggalah kamu kasih pada orang lain sama, sehinggalah kamu kasih pada orang lain sebagaimana kamu kasih pada diri kamu sendiri. Kita nak tak orang buat baik pada kita? Nak. Kita kena buat baik pada orang. Itu jawapannya. Kita buat kejahatan pada orang, kejahatan balik yang akan datang pada diri kita. Maka sebarkan kebaikan, sebarkan salam, sebarkan kebaikan daripada tutur bicara kita dan akhlak kelakuan kita. Macam tu Baik. Orang yang jirannya tidak berasa aman daripada kejahatannya bukanlah orang yang beriman. Tu maka kita sebagai ibu, sebagai ayah, pantau dengan siapa anak-anak kita bertaulan. Tengok yang baru ni, yang berlaku di Terengganu, yang dikelarnya tangan kawannya yang sebelah kiri kerana mengambil gelang di tangan kawannya tu, Suria namanya kan. Bagaimana akhlak kawannya ni? Memang huha-huha begitulah. Ada rakan-rakan cuba search, tengok FB dan sebagainya, dan tengok-tengok dia punya trending dia, antaranya dia suka tengok filem yang dahsyat-dahsyat, melampau-lampau ni, yang puja-puja ni sampai kat orang dan sebagainya. Rupanya dia menjiwai watak tu. Tengok, pesan dengan anak-anak kita, abang, akak dan sebagainya. Tengok, nak pilih kawan tu, biar kawan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang jaga kepribadiannya sungguh-sungguh, bukan yang main sekadar nak berkawan, nak berseronok dan sebagainya. Sebab apa? Banyak akan jatuh pada kerosakan. Sungguh benda ni kita berada dalam sudut akhir zaman ni. Bahagian kita ni, kita duduk di akhir zaman ni, cabarannya besar. Cabaran itu akan lebih besar pada anak-anak kita nanti, lebih-lebih lagi saat kita dah tak ada. Jadi semasa peluang kita masih ada ni, sampaikan, beritahu pada mereka untuk jadi orang yang soleh, untuk jadi orang yang solehah. Gitu ya. Baik.
Dan dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa seorang lelaki yang berzina dengan 10 orang wanita adalah lebih ringan daripada berzina dengan wanita isteri jirannya sendiri. Dosa itu dosa besar dah. Dah berzina dengan 10 orang, besar. Sebab berzina, kalau orang yang telah berkahwin, maka hukumnya rejam sehingga mati. Tu kan? Bagi orang yang belum berkahwin, maka dia disebat hinggalah 100 kali sebatan. Itu keadaan dia kan. Baik. Habis itu berzina dengan isteri orang, isteri jiran ni, lagi teruk daripada tu. Besar sangat dosa tu kan. Baik. Seorang lelaki yang mencuri 10 buah rumah orang lain adalah lebih ringan dosanya daripada mencuri rumah jiran sebelah dia tu. Dia mencuri jauh-jauh. Dia tak mencuri yang dalam taman dia sendiri, yang dalam lorong dia sendiri, dia tak mencuri kat situ. Tetap dosa besar yang dicuri tu, yang dia mengompak tu. Tapi kalau yang dicuri tu jiran, lagi besar dosanya. Macam tu keadaan dia kan. Dan dalam Sunan Abu Daud daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah datang seorang lelaki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan keadaan jiran tetangganya. Banyak petunjuk daripada peristiwa-peristiwa yang lampau yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, pergilah kamu dan bersabarlah. Ni bagi orang yang diuji dengan kerenah jiran ya. Setelah beberapa ketika, dia pun datang lagi untuk kedua kalinya dan kali ketiganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa dia? Pergilah dan letakkanlah barang-barangmu di jalan. Ternyata orang itu melaksanakan nasihat tersebut. Akhirnya orang-orang melalui tempat itu saling bertanya tentang keadaan orang tersebut. Siapa yang letak barang ni? Untuk apa dia letak? Lalu diberitahu tentang jirannya itu. Hasilnya orang yang melalui jalan itu mulai mengutuk jiran itu dengan berkata, semoga Allah Ta'ala menghukumnya dan mendoakan keburukan di atasnya. Oh, macam tu ya, ini cara psikologi Akhirnya jirannya itu datang dan berkata, hai saudaraku, kembalilah kamu ke rumahmu. Sesungguhnya kamu nanti tidak akan melihat lagi hal yang mengganggumu untuk selama-lamanya. Bila dah diketahui oleh orang ramai dan sebagainya ni, maka jangan tunggu saat sampai macam ni Maksudnya Nabi kata macam tu Kali pertama suruh sabar lagi, kali kedua suruh sabar lagi, kali ketiga melampau sangat dah ni. Buat cara psikologi Buat cara psikologi macam tu kan. Contoh yang lain apa benda-benda psikologi ni tuan-tuan, yang nak tak nak terpaksa buat. AJK rukun tetangga. Orang dalam taman semua setuju, majoriti lah setuju, yuran rukun tetangga supaya dapat kita upah pengawal keselamatan yang jaga gate. Tak maaf cakap, kat sini ada gate kan, kat tempat saya pun ada juga di Kesuma tu. Kadang-kadang ada jiran yang buat tak nak bayar. Apa hukum dia? Haram. Apakah dia mampu untuk bayar? Mampu. Selamba je isap rokok satu hari RM14 beli sekotak. Kalau kali dengan 30 hari dah berapa? Tak 300 lebih. Ya. Berbanding dengan bayar RM50 tu yang untuk security, untuk keselamatan diri kamu dan anak-anak kamu dan isteri kamu di rumah tu. Tapi tak cerdik kan? Inilah yang berlaku antaranya. Cabaran bagi orang yang menjadi jawatan kuasa, pengerusi, setiausaha, bendahari dan sebagainya. Jenuh, sakit kepala. Kita faham. Kita pernah duduk jawatan tu dan kita pernah laksanakan kerja tu. Memang sakit hati dan sebagainya. Lala sekali jangan lain semua dah kata apa, takkan kita nak menanggung dia seorang kan. Ni orang ni bekerja dah bertahun-tahun, gaji pun tak naik dan sebagainya. Kadang-kadang nazak tabung nak bayar gaji security tu, nazak kan, terpaksa dahulukan duit poket pula. Jiran lain dia kena dahulukan duit poket yang lain pula. Subhanallah, melampau lah. Akhir sekali macam mana? Ambil nombor orang tu, letak dalam WhatsApp group. Letak siapa yang dah bayar bulan Januari, Februari, Mac, siapa yang belum bayar lagi bertahun-tahun pun bertahun-tahun dah nama dia tu akan sentiasa naik. Akhir sekali cara tu psikologi tak? Nampak memalukan tak?
Ialah nampak memalukan. Sebab usaha yang belum memalukan tu telah pun dibuat tapi tak jalan. Akhir sekali jalan ni terpaksa dibuat. Terpaksalah. Sebab nak sangat nampak gayanya kena malu. Supaya apa? Supaya jiran sama jiran semuanya dapat pahala. Tak ada yang tertinggal mendapat dosa. Bahkan dosa itu dosa besar. Akhir sekali berjaya teknik tu. Bahkan tiba-tiba dia pula lagi bayar lagi awal pula daripada orang lain yang sebelum ni. Subhanallah. Macam tu kan. Dah hampir masuk waktu isyak. Kau apa isyak? Lepas 10. Tinggal seminit saja lagi. Baik, itulah keadaannya. Jadi hendaklah seseorang sabar dan menahan gangguan jirannya itu, walaupun dia si jiran tu kafir zimmi. Ada juga antaranya kan. Tapi kita nasihati dengan akhlak kita. Begitu kan tuan-tuan. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada malam ini sama-samalah kita dokong kan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga jiran kita, ada hak jiran, ada hak mukmin, ada hak kerabat. Kan? Daripada 3 perkara itu maka peliharalah baik-baik, kita jaga dengan baik, kita juga akan mendapat kebaikan. Wallahu a'lam. Sekian dahulu. Ustaz, dalam ni komen ada soalan. Ada soalan? Ustaz, bagaimana pula jika kita tak bertegur dan jiran kerana dia jiran lain bermasa muka dan kita walhal dulu kita berkawan? Macam mana jiran yang tak bertegur siapa? Wah, dulunya kawan, lepas tu bermasam muka. Ada isu lah tu, kadang-kadang isu politik kan. Senang je. Pertama, hantar lauk. Hantar lauk lah. Ada berani? Hantar hidangan. Kenapa tiba-tiba hantar ni? Alah, dah lama tak hantar. Kan Nabi suruh hantar, buat baik pada jiran. Inilah antaranya yang kami mampu buat. Bila hantar, nanti dia hantar balik. Bila dah 2, 3 kali, 4, 5 kali hantar, bercakap tak? Bercakap. Itulah yang kita nak. Sebab dalam sedekah itu ada barakah. Pada sedekah itu ada barakah. Dan satu lagi, apabila kita berjiran-berjiran ni dalam grup-grup dan sebagainya tu, elakkanlah pergaduhan ya. Politik dan sebagainya, elakkanlah. Kan? Bila ada yang mula mempertikaikan itu, ini dan sebagainya, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jadi AJK yang mengendalikan grup WhatsApp tu, dia boleh nasihat dengan PM tepi. PM tepi. Tapi kalau nampak macam orang tu macam melampau sangat, kadang-kadang terpaksa bertegas. Dan keluarkan daripada grup. Betul tak? Betul. Tetapi keluarkan tu bertempuh, bukan keluarkan terus. Bertempuh. Maknanya ingatkan apabila berlaku ada pergaduhan dan sebagainya tu, pertikaian tu, ingatkan balik syarat-syarat ahli grup. Ingatkan balik benda tu sebagai satu peringatan supaya sama-sama menjaga hak jiran antara satu sama lain. Keluarkan nas Al-Quranul Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan benda tu. Ni pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutan kita. Tolong ikut sahabat-sahabat, saudara, tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sentiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu keadaan dia, insyaAllah. Satu je satu soalan RM1. Wallahu alam. Jumpa lagi pada siri yang akan datang. Moga-moga Allah Ta'ala angkat COVID ini dan dijaga kita kesemuanya, insyaAllah kembali pulih. Sama-sama kita tolong jaga, sama-sama kita jaga kesihatan. Jangan pergi ke tempat-tempat yang sesak dan sebagainya. Keluar apabila betul-betul perlu keluar saja. Itu keadaannya kan. Dan jagalah keselamatan diri kita dengan sanitizer, mask dan sebagainya itu, insyaAllah. Sekian dahulu aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. اللهم آمين.